Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak buat sedikit ulang kaji lah. Okey, kita dah habis dah topik Form 5. Sekarang kita nak tengok balik topik yang dikira antara topik yang susah di dalam topik matematik tambahan tingkatan 4, iaitu indeks, set dan logaritma. Okey, di sewaktu KBSM, set tidak ada di dalam silibus. Set ni topik yang baru untuk SPM. Masa saya di sekolah dulu pun kita tak belajar set. Kita belajar indeks dengan logaritma saja. Tetapi set ni sangat-sangat berkait rapat jugalah dengan indeks dengan logaritma. Sebenarnya ketiga-tiga ni sangat berkait rapat, indeks, set, logaritma. Okey, saya tak mau cerita panjang-panjang. Nak pastikan korang masih lagi familiar dengan hukum indeks, set dan juga okey, hukum indeks dulu. Semua ingat tak semua hukum indeks ni? Ataupun nak kena di explain lagi. Okey Okey. Kalau tak ingat pun, at least pun kita boleh faham lah tentang indeks ni, tentang hukum indeks ataupun set ni. Sebab pada saya indeks dengan set ni sama saja. Set ni hanya indeks yang dalam bentuk pecahan. Itu dia. Set adalah indeks dalam bentuk pecahan. Itulah pada saya. Jadi indeks dengan set ni sama sajalah. Okey, kalau tak ada masalah, okey. Okey, kita nak tengok definisi logaritma terlebih dahulu. Nak make sure korang masih ingat lah. Seperti yang kita cakap, indeks dengan logaritma ni sangat-sangat berkait rapat. Kalau kita ingat fungsi kan, fungsi mana dia? Okey, katakanlah fungsi fx. Katakanlah fungsi ni adalah indeks. Fx ni indeks. So dia punya inverse function, fungsi songsang adalah logaritma. Okey. In fact, kalau kita buat graf kita buat graf indeks Okey. Kalaulah graf indeks bentuknya macam ni, then graf untuk logaritma bentuknya macam ni. Macam itulah. Yang saya nak mengatakan bahawa logaritma ni ialah fungsi inverse kepada indeks. Okey, ini log dan kemudian yang ni pula indeks. Kalau kita cakap tentang y bersama dengan 10 cos x, begitu lebih kurang. Alright. Caranya nak ingat ialah ini adalah notasi kepada indeks. N bersama dengan a cos x. Bila kita nak buat logaritma, kita nak buatkan dia punya indeks tu sebagai subjek. Okay? Kita nak bawa dia ke bawah. Ini dia konsep logaritma yang paling penting sekali kita kena faham. Okey, kita nak letakkan indeks dia di bawah. Bukannya sebagai power, bukannya sebagai kuasa. Dan kita letakkan asas. Okey, ini asas. A adalah asas. Asas dan X ni sebagai indeks. Jadi sekarang bila kita nak buat dalam bentuk logaritma, indeks dia perlu berada pada satu sebelah persamaan, dan sebelah persamaan satu lagi kita ada bentuk log. Dan dia punya asas dia akan menjadi opposite kepada indeks lah. Dia akan jadi ke bawah. Okey. Asas A. Dan N tu adalah nombor yang kita nak cari logaritma tu. Okey. Dan A ni adalah asas. There you go. Ini konsep yang paling penting sekali lah. Saya nak bagi contoh. Mana dia? Katakanlah kita ada 10 kuasa 2 bersama dengan 100. Kalau kita nak tukarkan dalam bentuk logaritma, dia jadi log asal 10 100 bersama dengan 2. Okey. Katakanlah kita nak buat 2 kuasa 3 bersama dengan 8.
Kita nak tukarkan berbentuk log, kita nak cari dia punya fungsi songsang dia, dia akan jadi log. Okey, tanya pada dia sendiri, asas dia apa? Asas dia adalah 2. Ini asas dia dan indeks dia adalah 3 ni. Asas dan ini indeks. Jadi kita kena letak asas ni nombor kecil kat bawah tu dan nombor yang kita nak cari tu 8 bersamaan dengan indeks dia iaitu 3. Jadilah bentuk logaritma. Okey, contoh lain lagi. 3 kuasa 4 sama dengan 91. Betul tak? 91 bukan. 81, sorry. Bersama dengan 81. Okey, kalau kita nak tukar bentuk log, siapa boleh cerita kat saya? Macam mana jadi bentuk dia? Apa asas dia? 3. Asas 3. Kemudian saya nak letak nombor apa kat sini? 81. 81 bukan 4 81. Bersamaan dengan 4. Okey, macam tu cara dia. So, katakanlah saya ada A kuasa B bersama dengan C. Macam kalau saya nak buat dalam bentuk log, dia jadi apa? Log apa? Log A, C sama dengan A, C sama dengan B. B. Ini konsep yang paling asas tentang log. Kalau tak faham yang ni, maka bencana akan mendatang lah. Okay. Ini benda yang paling asas sekali dalam log. Jangan tak faham yang ni. Kalau ada yang tak faham, kena betul-betul review balik definisi kepada logaritma. Okay. Tetapi ada 2 jenis log yang special. Log yang special tu dipanggil log sebagai log 10. Log asas 10. Log asas 10. Ini dikira special sebab kalau kita tengok kalkulator kita, kalau disebut log saja ni, dia tak tulis pun log asas apa. Tapi itu adalah log asas 10. Default, dia punya default dalam bahasa apa? Maksudnya yang paling basic sekali ialah log 10. Katakan kita nak cari log 100. Log 1 bersama dengan 2. Sebab apa? Sebab 10 kuasa 2 sama dengan 100. 10 kuasa 2 sama 100. Jadi log 100 tu lah 2. Kalau saya nak cari log... Okey, saya nak tanya semua orang lah. Kalau saya nak cari log 10,000, berapa jawapan dia? Jangan guna kalkulator. Cuba cerita kat saya. Berapa log 1000? Berapa nilai dia? Siapa boleh cerita? Jangan guna kalkulator. Siapa boleh? 10 kuasa berapa jadi 1000? Ini bukan 10,000, 1000. 10 kuasa berapa jadi 1000? 10 kot. 10 kuasa 3. 10 kuasa 3. 10 kuasa 3 jadi 1000. Jadi kalau saya tekan tanda juga, dia akan jadi 3 lah. Dia jadi kali 3. Okey. Katakanlah saya nak cari log 100,000. Jadi berapa jawapan dia? Siapa boleh bagi tahu? 4. 5. Okey, kira berapa banyak kosong lah. Sini kosongnya ada 5. Jadi jawapannya 5. Jadi ini benda yang paling asas sekali kena faham. Bila sebut log saja, 10 kuasa berapa jadi 100,000? 10 kuasa 5. Jadi 100,000. Kalau boleh jawab ni soalan ini, maknanya kita maksudnya faham. Alright. Saya nak tanya soalan lagi. Katakanlah saya nak log asas 16. Berapa nilai dia? Tanpa menggunakan kalkulator. Siapa boleh cerita? 2 jawapan dia. Sebab apa? Sebab 4 kuasa 2 sama dengan 16. Itu saja. Sebab 4 kuasa 2 sama dengan 16. Lagi, saya nak test lagi. Log asas 2, 8. Berapa jawapan dia? 3. Sebab apa? Sebab 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey.
Maknanya menceritakan tu test sekejap tadi tu, maknanya korang faham lah maksud logaritma tu. Itu yang paling penting. Logaritma itu yang paling penting, yang paling asal sekali. Tak faham yang tu, habis yang lain. Okey. Selepas kita dah faham tu, kita kena juga faham tentang hukum logaritma. Okey, yang pertama, kalau log 1 saja kan, tak kira lah asasnya berapa sekalipun, mesti jawapannya kosong. Tak percaya pergi tengok kalkulator. Log 1 berapa? Log 1. Saya tekanlah tambah juga tu banyak kali, memang jawapan dia kosong. Log 1 memang kosong. Kenapa? Sebab tak kira lah asas apa pun kita guna. Tak kira lah asas apa pun kita guna, A kosong mesti bersama dengan 1. Okey? A bersama kosong bersama 1. Tak kira lah 10 kosong ke, 2 kosong ke, 3 kosong ke, 10,000 kosong ke, semuanya bersama dengan 1. Okey? Jadi kena tahu tu. Log 1 saja mesti kosong. Oh, ada satu perkara lagi saya lupa nak cerita tentang logaritma yang special. Lupa pula. Satu lagi yang saya cakap tadi, logaritma yang special adalah logaritma asas 10. Dan satu lagi yang special ialah logaritma asas E. Logaritma asas E. Alamak, E saya tak cantik. Sekejap. Macam tu lebih kurang. Ini pun special juga. E ni kita panggil sebagai apa? Constant. E ni kita panggil sebagai Euler's constant. E dia mempunyai nilai 2 point something. Saya tak ingat dah berapa exactly. Kalau pi tu kita biasa ingat 3.14. Euler ni constant E ni ada kat sini, kat mana entah. 2 point something. Nantilah saya cerita. Terus ada signifikannya tentang Euler's constant ni, dan saya tak akan ceritakan lah. Bukan apa tu skop kita punya lesson untuk memahami apa itu Euler's constant. Tapi log asas E ni dia ada short dia, iaitu ln, natural log. Dalam bahasa Melayu dia apa entah? Logaritma asli ke apa? Saya tak ingat dah. Logaritma asli kalau tak silap, ataupun natural log. Dalam kalkulator kita ada button natural log ni, ln. Di sebelah kanan daripada log ni, log ada ln. Itu adalah ln. Kita panggil dalam short dia ln lah, ln. Ataupun logaritma asas E. Kalau kita nak cari ln 1, jawapannya kosong lah juga. Sebab apa? Sebab E kosong bersama dengan 1. Okay? Alright. So itu dua jenis logaritma yang special, log asas 10 dan logaritma asas E. Rasanya dalam silibus KSSM tingkatan 5 ni mungkin tak banyak menyentuh logaritma asli ni. Natural log ni mungkin tak banyak sentuh lah. Kita banyak cerita tentang logaritma secara asasnya saja. Natural log kita tak sentuh banyak. Tetapi bila dah masuk dalam pra-universiti nanti, benda ni selalu nampak lah. Natural log ni selalu nampak. Sebab natural log ni suatu yang sangat penting lah sebenarnya. Okey. Hukum logaritma. Sambung balik yang tadi. Okey. Next one. Log A asas A. Maknanya dia punya asas dan nombor dia sama. Adalah bersama dengan 1. Sebab apa? Sebab A kuasa 1 adalah bersama dengan A. So tak kira lah kita nak katakan log 10. Asas 10. Mesti jawapannya 1 juga. Log 2 mesti 1. Log berapa sajalah, tak kira lah 4 asas 4, mesti 1 je jawapan dia. Alright, itu satu lagi hukum logaritma yang semua kena faham. Kemudian penting sangat hukum logaritma yang ni, ini kita panggil apa? Product rule kan? Saya dah tak ingat dah product rule. Kalau kita ada nombor yang hasil darab kat situ, kita boleh separate them out jadi log AX tambah log AY. Okay? Dan sekiranya ini hasil darab, kalau dia hasil bagi, dia jadi tolak. Log X tolak log Y. Ini juga penting.
Okay. Kalaulah X tu ada index kat atas dia, N. Kita boleh letak index tu di depan log. Hukum logaritma yang seterusnya. Kita boleh tukar mana-mana saja. Log asas berapa saja dengan mengintroduce log asas C yang baru. Okey, saya besarkan sikit Log katakanlah log A B, log asas B, log asas A, log B asas A bersama dengan log C asas B, log asas C A. C ni tak kisah nak berbual nombor berapa pun. Nak berbual constant E tu, Euler's number pun boleh juga. Tak kisah apa saja. Sebab itulah, contohnya, katakanlah kita nak carikan log 28, 8 asas 2. Kita nak gunakan kalkulator. Kita boleh saja menggunakan log asas 10. Sebab apa? Sebab dekat kalkulator yang kita guna ni, Casio ni 570, dia tidak ada log untuk asas lain selain daripada 10 dan asas E. Memang tak ada. Memang tak ada. Asas E dengan log 10 saja. Jadi kalau kita nak cari log 8 asas 2, kita kena tukarkan dalam bentuk asas 10 ataupun asas E. Kita boleh buat log asas 10 8 dibagi dengan log asas 10 2. Atau kalau kena ln pun boleh juga. Ln 8 bahagi dengan ln 2. Ln 2. Okey. By the way, jawapan dia adalah 3 lah sebab 2 kosong 3 jadi 8. Tapi tak apa, kita check kalkulator. Log 8 bahagi log 2 dapat berapa? Dapat 3, nampak tu. Kalau kita guna ln 8 bahagi ln 3. Ln 3 pula. Ln 2. Jawapan dia mesti 3 juga. 3 juga. Alright. Okey, dan seterusnya ini pula. Ini log B asas A. Kita boleh tulis ni sebagai log B asas B. Bahagi dengan log A asas B. Tetapi log B asas B apa dia? Log B asas B adalah sama dengan 1. Daripada hukum logaritma yang kedua. Jadi simplified kita boleh tulis sebagai 1 log A asas B. Maknanya kita terbalikkan. A dengan B tu kita balikkan. Ini B asas A, ini A asas B. Kita boleh terbalikkan. Dan semua hukum logaritma ni kena hafal. Ataupun yang bukan hafal lah. Wajib faham. Faham tu maksudnya kalau kita tak ingat pun kita boleh derive semula. Hafal tu tak penting sangat sebab dalam kertas perpesaan ada rasanya hukum logaritma dengan hukum indeks ni semuanya ada dalam tu. Jadi tak diperlukan sangatlah. Okey, ada apa-apa nak tanya tak tentang hukum indeks dan hukum log? Tak ada cikgu. Okey. Alright, kita buat latihan teruslah kita buat latihan semua sekali lah, indeks dengan logaritma. Sekejap, saya copy sekejap. Okay, ini soalan pertama. Pastikan ini boleh buat semua. Ini antara soalan yang paling mudah sekali dalam topik indeks. Okay, try buat dulu. A, B, C sampai F. Okay, siapa dapat soalan A lagi? Saya tak pasti betul tak saya dapat.
Y kuasa 3 Aha. Z kuasa 2 Aha. per X. Betul lah tu. Oh yeah. Betul tu. Okey, kalau siapa-siapa ada masalah dengan soalan A, tolong bagi tahu saya. Dapat ke? Alright, kita buat soalan B pula. B Z je. Z kuasa 3x per y. Yes, betul lah. Very good. Teruskan buat C pula. Empat X kuasa 12 Y kuasa 16. Y kuasa 16. Alright, betul. Betul. Okay, akhir buat soalan D Jawapan dia memang tu je. memang macam tu lah. Dapat ke? Tak yakin. Tak yakin. Macam tu lah. Tapi dapat lah yang megang kan? Dapat ke? Ulia okey Ulia? Dapat cikgu. Okay. Okey, buat soalan D pula. Cikgu yang soalan D tu, Aha. yang itu yang E yang untuk macam opposite yang lon tu ke bukan ke Ini E bukan biasa? ini bukan. Ini bukan Ha. yang lon tu bukan. Ha. Huruf saja. Oh, dah. Cikgu. D saya tak pasti betul ke tak. E kuasa 5, F kuasa 4. F kuasa 4. Okey, saya pun tak buat lagi ni. Ya Sementara tu buat dua E dulu Baik. Saya figure out lah. Okay. Oh, 4, 6 lah. 6. Okey. Betul lah Magat. Betul? Betul, yes. Okey. Very good. Yeah.
Okay, siapa dapat E? Dapat je. Berapa? 7y kuasa 9 per x kuasa 5. Okay, very good. Betul. Dan siapa dapat F? Megat dengan Ulia okey soalan E? Cikgu. Ya, Dapat sama je. dapat Okay, Megat. Cikgu. X tu kan kuasa 5 yang E tu. Yang soalan E ya. Betul. Kalau dinaikkan tu jadi X kuasa negatif 5 je. Boleh juga. Okey. Kita Baik. alternatively kita boleh tulis macam ni lah. 7 X kuasa negatif 5 Y kuasa 9. Tapi macam saya tak suka minus index tu. Saya letak kat bawah. Saya pulang lah. Baik. Okay, soalan F macam mana tu? Cikgu. Akil dengan Ulia macam mana soalan F? Saya punya jawapan tak betul pasti. Rasa Apa? saya dapat Boleh. x kuasa 3, y kuasa 5 per 7 kuasa 8. Tak pasti bendanya betul lah tu. Oh yeah. Betul lah tu. Very good. Ulia dapat dah F? Dapat, tapi saya tak buat pesan. Boleh je. Tak cepat boleh juga. 7 kuasa negatif 8 pun boleh juga. Ataupun nak bagi 7 kuasa 8 tu bagi nombor terus pun boleh juga. 7 kuasa 8 berapa? Kuasa 8 besar sangat nombornya. Sekejap. 7 kuasa 8 besar sangat nombornya. Tak sesuai kot. 5 juta lebih. Tak sesuai. Jangan tulis dalam nilai dia. Dapat Okey, kita teruskan soalan yang berikutnya. Soalan cert. Okay, saya tuan selikan soalan index, soalan cert, soalan log. Sekejap ini should be easy lah. InsyaAllah. Tulis soalan cert tunggal. Semua soalan yang saya ambil hari ni semuanya daripada buku teks. Nanti bila saya ada masa saya akan korek soalan SPM yang sebenar. Soalan sama ada soalan percubaan ataupun soalan SPM sebenar lah. Tapi soalan SPM yang lalu tidak ada soalan cert. Itu masalah dia. Soalan cert ni baru kan. Cikgu, kalau set darab dia nombor dalam tu darab je ke macam ni? Dia darab je. Oh, Dia in fact sama juga. Macam contohnya macam ni macam mana nak cakap 2 kuasa 2 darab dengan 3 kuasa 2. Okay. 3 kuasa ni sama dengan 6 kuasa 2. Macam tu lah. So A set 55. Ya. Betul, set 55. So B should be easy lah sekarang ni. 70. Set 70. Set 70, yes. Ingat. Okay, yang ni pula C. Set 3/2. 3/2 27/18 dibahagi dengan 9. Yes, betul. Betul, 3/2 betul. D. Set 6. Set 6. Yep. 48 bagi dengan 8. Set 6. Okay, ada siapa-siapa yang belum siap lagi? Dapat ke? Dapat. Akil okey? dapat je okey je. Alright, kita teruskan soalan logaritma pula.
tanpa menggunakan kalkulator. Soalan ni sangat-sangat serupa macam soalan SPM. Soalan SPM pun selalu keluar lagu macam ni lah juga. Okay. Log 3 asas 5 dia bagi tahu dah. So berapa log 1 asas 5? Kosong. Kosong. Dua kali A tu okey. Kosong Kosong lah. Oh yeah. Langsung tak guna pun data yang diberi ni. Memang kosong lah. Sebab 500 kan sama-sama dengan 1 kan. Kosong lah. Okay. Next one. Log 75 asas 7. Interesting ni. Log 75 asas 7 ni interesting question. Diharapkan semua orang berjaya. Cikgu, saya dapat jawapan tapi rasa macam jawapan ni tak habis. Jawapan tu tak habis ya. Saya rasa macam tak habis. Okey, apa jawapan yang dapat tu? Saya dapat log 25 Log. campur Okey, Sekejap. Log 25 asas 5 lah. log 20. Okey. Campur 0.683 Okey. bahagi 1.209. Bagi macam ni ke bagi semua sekali? Bahagi semua sekali. Okey. Okey. Okey, tak apa. Sebenarnya tu boleh diusahakan lagi tu. Sekejap, saya pun belum buat lagi ni. Saya buat sekejap. Log 7 25 ataupun 25 darab 3 lah. Ataupun 5 kuasa 2 3. Jadi log asas 7 5 kuasa 2 tambah log 3 asas 7 sama dengan 2 log 5 asas 7 tambah log 3 asas 7. Log 3 asas 7 dah. Okey, boleh. 5 asas 7. Okey, sama dengan 2 log 5 asas 7 tambah log 5 asas 3 log 5 asas 7. Saya pun dapat sama juga jawapan dengan Akil tu. Saya dapat sama macam Akil. Boleh dibuat. Hanya dan sini Akil Masalahnya Akilnya jawapan ni kat sini ni boleh dimudahkan. Nampak tak? Dia nak kena pemudahkan sana juga. Log 5 25. Log 25 asas 5 berapa dia? 5 berapa kuasa berapa jadi 25? 5. Kuasa 2. Letak 2 terus itu. Ataupun kita boleh tulis macam saya tulis ni lah. Saya tulis ni apa? Log mana bukan situ. Log 5 kuasa 2 terus. Maknanya kita guna satu lagi macam ni lah. Saya permudahkan lagi lah. Log 25 asas 5 ni sama dengan log 5 kuasa 2 asas 5. Ataupun kalau kita guna hukum log, dia jadi 2 log 5 asas 5. Log 5 asas 5 ni satu jawapannya. Jadi 2 lah. Okey? Jadi betul lah jawapan dia 2 tambah log 5 asas 3 iaitu 0.683 bagi dengan 1.209. Maknanya 2.683 bagi dengan 1.209.
Macam tu macam mana nak bagi tak tahulah sebab dia tak bagi guna kalkulator. Dia tak bagi guna kalkulator. Saya guna kalkulator jugalah. Saya mengelak tak apa sebab saya bukannya student kan. Mengelak sekejap. 2.683 bagi 1.209. Dapat 2.219 macam tu. Okay, since dia tak bagi guna kalkulator, kita tinggalkanlah jawapan dia macam tu. Jenuh lah sebab tak boleh nak dapat nombor yang bulat. Ataupun kalau nak buat bentuk pecahan boleh juga darat 1000. Itu panjang cerita dahnya. Darat 1000 semuanya. Jadi 2683 per 1209. Aku dah permudahkan dia punya pecahan. Tak tahulah sekejap saya tengok sekejap. Boleh tak? Guna kalkulator lah juga. Malah lah nak guna sifir semua. Par 1209 dapat tak dipermudahkan? Tak adanya, tak dapat pun. Tak dapat dipermudahkan pun. Macam tu saja jawapan dia. Okey tak? Ada siapa-siapa ada masalah tak dengan log 775 ni? Perlukan Saya pening cikgu. Pening? Kalau pening tak apa, saya ceritakan sekejap Saya cerita sekejap. Ulia okey tak Ulia? Soalan tu. Cikgu dapat je. Dapat kan? Okey, soalan ni sebenarnya tak perfect lah sebab dia kata jangan guna kalkulator kan. Jadi masalah sikit. Alright, mana dia tadi? Okey. Dia kata log 75 7. Kita nak guna hukum log. Saya copy hukum log. Mana dia hukum log? Mana dia? Ni dia. Hukum log kat sini. Saya delete dulu yang mana yang tak penting sekejap Saya copy hukum log, letak ke tepi. Okey, ke mana dia? Alright, letak ke tepi tu. Okey, log 75. Mula-mula kita nak merungkaikan 75 tu dengan menggunakan hukum yang ketiga ni. Okey, kita akan bahagikan 75 tu jadi produk dua nombor. Okey. So dia jadi sama dengan log asas 7 dulu bubuh kurungan. Okey, 75 ni kita boleh break it up menjadi 25 darab dengan 3. 25 darab dengan 3 kan bersama dengan 75 kan? Betul tak Megat? Betul. Okey. Tapi saya nak bagi cepat sikit. Saya nak break up 25 tu juga. 25 tu sama dengan 5/2. Okey. So 5/2 darab 3 bersama dengan 75. Sebab apa? Sebab 5/2 sama dengan 25. 25 darab 3 jadi 75. Alright. Sekarang kita dah dapat. Kita guna saja hukum log yang ketiga tadi tu. So dia akan jadi bersamaan dengan berapa? Kita jadikan dia sebagai log 7 5/2. Log 5/2 asas 7 campur log 3 asas 7. Alright. Okey, sekarang kita ada masalah barulah. Okey. Yang seterusnya kita nak tengok kita nak memudahkan bentuk ni dengan menggunakan hukum log yang kelima ni. Sebab dia ada indeks kat sini, ada kuasa 2. Jadi kita letakkan kat depan. Kita letak kat depan dia jadi kuasa 2. Dia jadi apa? Jadi 2 darab log 5 asas 7. Tambah. Okey, log 3 asas 7 ni nak buat macam mana pula dah ni? Okey, kita boleh gunakan hukum yang kedua akhir tu. Banyak hukum indeks kita boleh guna untuk soalan ni. Kita perkenalkan satu asas yang lain yang bukan 7 ataupun 5. Jadi apa kita nak kenalkan? Yang bukan 3 bukan 7. Kita perkenalkan asas 5. Sebab kita boleh ganti dengan nombor apa saja kan? Jadi why not? Asas 3 log 7. Asas apa kita nak guna? 3 dengan 7. Lebih baik guna asas 5. Asas 5 sebab
Dah diberi pun nilai dia kan. Dah diberi pun kat sini. Jadi guna pakailah. Kita guna pakai. Alright. So, teruskan. Log 5 asas 7 ni pun kita perlu kita perlu guna apa? Kita perlu guna yang akhir sekali tu pula. Sebab kita tidak ada nilai log 5 asas 7. Yang kita ada nilai log 7 asas 5. Terbalik. So, kalau kita terbalikkan, kita akan dapat sama dengan 2 per log 7 asas 5. Tambah dengan log 3 asas 5 per log 7 asas 5. Dan kita dapati asas dua-dua ni sama. So, apa kita nak buat? Kita sekalikanlah. Dia jadi 2 tambah log 3 asas 5 bagi dengan log 7 asas 5. Okay? So, log 3 asas 5 tu kita dah diberi dalam soalan tu. Jadi 2 tambah 0.683 dibagikan dengan 1.209. So, bersama dengan 2.683 bagi dengan 1.209. Sampai situ saja kita berselesaikan. Sebab dia tak bagi guna kalkulator. Situ saja kita selesaikan. Boleh faham tak, Magat? Oh, boleh ke? So, kalau as you can see, dalam logaritma ni, dia kadang-kadang penyelesaian dia, kita kena go round and round and round and round. So, soalan nombor 3 ni dikatakan sebagai soalan yang agak sukar lah. Sebab banyak caranya. Kita dah guna 4 hukum log kat situ. Kita dah guna 4 hukum log kat situ. Jadi, memang soalan ni agak sukar nak selesaikan. Masa saya first tengok tadi, tergamam juga sebenarnya. Tapi sebenarnya, kalau kita tahu dia punya hukum log, dia tak sesukar mana lah sebenarnya. Dan sebenarnya, bila kita nak capai ke tahap tak sukar mana tu, bermakna kita kena buat latihan yang banyak. Macam itulah. Kita kena buat latihan yang banyak. Okey ni. Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada. Tak ada, Cik. Alright, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya pastilah soalan indeks. Sebab saya buat soalan seli. Okey, ini interesting juga ni soalan ni. Soalan nombor 4 ni soalan yang kerap juga keluar dalam SPM. Tapi dia antara soalan-soalan yang pendek. Dan markah dia markah yang sedikit lah sebenarnya. Mana ruang nak letak? Okey. Ctrl M. Ini dia. Okey, soalan-soalan yang pendek, selalunya markah dapat 2 markah saja. Tapi dia kerap keluar. Gitulah. Dia kerap keluar soalan macam ni. Okey, cari nilai X. 2 kuasa X tolak 2 sama dengan 2 darab dengan 16. Cari nilai X. 7 hari. 7. Wow, X sama 7 Okey, sekejap. Saya pun tak buat lagi. Sekejap Alright. Jadi 2 kuasa X tolak 2 sama dengan 2. Ni 16, 2 kuasa 4 kan? 2, 4, 8, 16 betul. 2 kuasa 4. Sama 2 X tolak 2 sama dengan 2 kuasa 5. Bermakna X tolak 2 sama dengan 5. Jadi X bersama dengan 7. Betul lah? X sama 7. Very good. So, kita dapat jawapan ni, dapatlah 2 markah. Okey, ada apa-apa nak, siapa-siapa nak bantuan soalan ni? Tak ada, dapat je. Alright, good. Teruskan. Soalan cert pula. Tuliskan yang berikut dalam bentuk A cert B. Dengan A, B adalah integer dan A ialah nilai paling besar. Soalan macam ni dia tak keluar SPM sangat. Tapi selalunya we are expected to be able to do this. Sebab soalan sebegini, skill yang sebegini selalunya diperlukan dalam sebagai intermediary untuk menjawab soalan yang lebih sukar. Intermediary ataupun subflow lah. Sebahagian kerja daripada satu problem yang lebih besar. Begitulah. Soalan mudah macam ni dia tak keluar sangat. Macam mana tu?
2 set 6 cikgu. 2 set 6. Tak. Macam mana kita dapat? Kita buat dia jadi 4 darab dengan 6. Jadi ni sama dengan set 4 darab dengan set 6. Set 4 2 lah. 2 set 6, betul? Ada siapa dalam soalan ni? Soalan A? Tadi. Dapat cikgu. Okey. Terus soalan B pula. 9 set 2. 9 set 2. Okey, siapa dapat 9 set 2 lagi? Saya dapat juga cikgu. Okey, good. Megat, okey Megat. Sekejap je. Cikgu, Ya. nilai tu nak ambil dari mana? Sebab ada macam set 162 tu boleh dapat set 81 darab set 2 juga ni kot. Dengan satu jawapan dia 9 set 2. Saya 3 set 18 pun jawapan dia boleh juga ni kot. 3 set 18. Ya, dia memang boleh, tapi dia punya syarat dia A, dia nak nilai yang paling besar. Maknanya yang paling optimize lah. Okey. Okey, faham. 3 set 18 memang boleh, tapi 18 tu 9 darab 2. Okey. Bila 9 tu boleh dikuasa 2 kan lagi. Di punca kuasa 2 kan lagi. Alright. Okey, faham. Okey, teruskan soalan C pula. Cikgu, 3 set 2 ke? Ya. Okey, good. Set 18. Itu set 9 darab 2. Very good. Okey, yang last kali ni mudah ya. Yang D itu bukan set pun. So ada masalah tak kat sini? Cikgu. Ya. Soalan D ni dia dikira salah ke apa? Sebab dia kata dalam bentuk A set B. Boleh kira salah lah ya soalan ni. Sebab tak dapat set pun soalan ni. Dia dapat pecahan kan 8/3. Akhir dapat 8/3 kan? Dapat. So 8/3 tu betul lah tu. Maknanya tidak ada set lah. Magat, Ulia okey ke? Okey. Alright. Kita tengok soalan terakhir untuk hari ni. Kita soalan logaritma. Mana dia? Ni dia. Okey, ni dia soalan dia. Soalan logaritma. Teruskan. Soalan macam ni mungkin bagi 2 atau 3 markah lah. Soalan ini pun biasa keluar SPM ya. Yang bentuk macam ini biasa keluar. Tapi itulah saya cakap dia bagi 3 markah macam tu lah kot. Untuk soalan macam ni. Dia tak banyak sangat.
dah cikgu. Okey, boleh dapat dah. Apa jawapan dia? 2x tambah y tolak 3. Tambah tolak 3. Okey. Yang lain dapat tak jawapan ni? Saya dapat. Okey. Okey dapat. Okey, Megat Dapat ke? dapat. Very good. Oh, kita ada 5 minit lagi. Very good. Okey, 5 minit lagi. Cuba buat soalan. Indeks semula ya. Indeks. Okey, jap. Saya letak kat sini jugalah soalan ni. Okey. Teruskan. Cara tu saya buat penyelesaian soalan nombor 6 tu. Sembilan darab 5. Soalan 7 tu maksudnya dia nak jawapan X yang last cikgu. Dia nak soalan, dia nak ni X lah. X berapa? 4. 4 Baik. 4 juga very good. Okey. Oh, ada 3 minit lagi. Akil macam mana? Dapat juga dapat. Dapat alright good. Buat setakat mana yang boleh. Ada banyak soalannya. Okey, A apa jawapan dia? Mudah ni. 8 set 10. 8 set 10 Ni sebenarnya dia macam 3A tambah 5A lah. 3A tambah 5 jadi 8A. Sama lah juga 3 set 10 tambah 5 set 10 jadi 8 set 10. Alright. Good. B pula. 6 set 11 tolak set 11. Jadi 5 set 11. very good. C. Ni senang sangat ni. Tak apalah lagi dah nak habis masa pun. Okey, berapa jawapan C? 11 set 3. 11 set 13. 11 set 13. Okey lah. Yang lain tu kita buat sebagai homework lah. Sekarang dah pukul 5 dah. So, Cikgu. Ya. Okey. Saya rasa saya tersilap tadi saya buat soalan nombor 7 tadi. Soalan nombor 7 tadi soalan dia apa cikgu? Soalan dia apa? Ni soalan 7 ni tadi. 5. Oh. Apa yang silapnya? Sekejap. Cikgu, Ya. 7 ni cikgu dah kira ke cikgu? Nombor 7 ni? Oh, nombor 7 ni saya kira dalam kepala je. Saya tunjukkan cara. So kalau dia jadi, dia akan jadi 5 kuasa 2x tolak 5 kuasa 3x tolak 4 sama dengan 0. So yang atas tu jadi 2x tolak 3x tolak 4 sama dengan 0 je. Macam mana again? Yang last kali tu? So nak kira x tu dia akan jadi 2x tolak 3x tolak 4 sama dengan 0 je. Oh, bukan macam tu. Macam mana ke? Macam ni. Saya terlupa.
Macam ni, dia mudah saja. Saya rasa saya Dia trik dia, kalah. trik saya dia tak dapat. bawa yang ni pergi ke kanan. Oh tu je. So dia jadi 5 kuasa 2x sama dengan 5 kuasa 3x tolak 4. Oh betul sama dengan dia. So 2x sama dengan 3x tolak 4. Tu je. Jadi x sama dengan 4 lah. Okey dah baik. Dalam kepala pun boleh kira ni. Saya terkira Cara lain. cara lain. Tapi dapat juga. Dapat juga. Oh dia jadi ni 2x tolak 3 tambah Tapi 4. saya pun, lepas tu saya tengok balik, salah kira ni. Sebab saya pun perasan X ni jadi negatif saya buat. Dia tak boleh main 2 terus tolak 3 jam 4 ya. Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh. Okay, so you are lucky lah get the answer tapi caranya salah. Okay, good question. Alright, ada apa lagi nak tanya? Tak ada cikgu. Cikgu kalau dalam exam jawapan last betul lebih cara dia salah. Dapat markah full ke dia dapat markah jawapan saja. Jalan kira tak dapat. Good question tu Sebab dalam skema jawapan dia memang jawapan yang last tu dia akan tunjuk tau. So pemeriksa ni dia akan tengok skema. Skema jawapan last betul kemungkinan dapat markah penuh. Tetapi selalunya dalam skema juga dia akan tunjukkan intermediary step tu, step untuk dapat jawapan tu. Dia akan compare pula step tu dengan step kita tu, sama ke tak. So kalau tak sama kemungkinan tak dapat markah. Okay, jadi saya tak pasti sangat sebab saya tak pernah jadi marker saya tak pernah jadi orang check. Tapi saya boleh agak lah kemungkinan tak dapat markah langsung. Okay. Okay, ada apa nak tanya lagi? Tak ada cikgu. Saya tak ada cikgu. Saya tak ada soalan juga. Okay, nanti saya akan bagi homework semua sekali lah index, cert dengan logaritma. So tunggulah, saya belum compile lagi sampai habis. Alright, Assalamualaikum, all the best. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak cikgu.